Selamat datang ke satu lagi video panlaju.com.my dan juga Arena Pemotoran. Hari ini saya berada di sesi pandu uji media untuk menguji model terbaru pada Lexus, iaitu Lexus UX. Ini adalah model SUV kompak Lexus yang baru saja dilancarkan dan pesaingnya adalah Volvo XC40 dan juga BMW X2. Jadi, saya akan kupaskan sedikit sebanyak dengan lebih lanjut lagi tentang model UX ini. Jom kita tengok. Okey, untuk pandangan keseluruhan, kita boleh nampak inilah dia Lexus UX. Dan ini adalah model SUV compact pertama daripada Lexus. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, dia punya pesaing ni adalah Volvo XC40 dan juga BMW X2. SUV compact premium lah katakan. Ini adalah model CBU Jepun dan dia dipasang di Kyushu Jepun. Yes. Dan menggunakan platform TNG AC. And saya boleh katalah memang dapat rasakan kestabilan dan kekuatan platform ini semasa saya bawa tadi. Kita mulakan untuk bahagian depan. Kita tengok bahagian dia. Bahagian depan ni memang lawa. Kita nampak dia punya rupa ni memang garang. Dan pada pendapat saya, dia punya design keseluruhan kereta ni memang radikal, memang futuristik, dan saya berani jamin kalau korang beli kereta ni 10 tahun akan datang second hand, kereta ni tidak akan lapuk ditelan zaman, orang kata gitu kan. Nampak fresh sentiasa. Dengan design lampu depan yang tirus dan nampak garang ni, memang menyalahkan lagi lah kegarangan kereta ini. Dan ini adalah lampu LED projector, projector 3 beam dan ada adaptive high beam. Untuk grill depan pula, Lexus kata ini adalah dipanggil spindle grill. And kita tahulah ini memang rupa Lexus, dia punya trademark dia orang kata. Dan pada pendapat saya sendiri, grill ini nampak lebih bagus di atas SUV berbanding daripada kereta Lexus. Sebab kalau yang kat kereta Lexus tu nampak dia besar sangat, lepas tu nampak out of place orang kata. Dan kita tahulah memang Lexus ni bila when it comes to dia punya design ni, diorang memang sentiasa lebih radikal. So, tengok bahagian tepi pula. Ini dia ram pula. Okey, untuk pengetahuan korang, Lexus UX ni dia ada 3 variant dan tiga-tiga variant ni datang dengan rim yang berbeza. Untuk varian yang paling rendah, dia memakai rim 17 inci dan rim pertengahan dan F-Sport masing-masing menggunakan rim 18 inci. Cuma beza untuk yang pertengahan dengan F-Sport tu adalah design rim dia. Yes. Dan kita pergi pula ke bahagian side mirror. Side mirror je 2 tona dan ada blind spot monitor. Dan ini highlight dia yang kat belakang ni. Nampak ni? Dia punya lampu belakang ni nampak macam spoiler. Lampu ni Lexus panggil Aero Stabilizing Blade Light. Dan kita boleh nampak lah dia punya lampu ni daripada hujung ke hujung memang lawa. Dan kita boleh nampak garisan spindle tu memang ada lagi dibawa ke belakang ini. So memanglah. So untuk bahagian belakang setakat ini, dan untuk bahagian belakang setakat ini, untuk saya memang menyelah habis lah. Memang kena dengan overall rupa dia. Jadi mari kita masuk ke dalam pula sebab diorang semua dah gerak. Jom korang. Okay, so kita berada dekat dalam kereta pula. Pemanduan hari ni sangatlah singkat. To the point, kita tak ada masa nak buat properly sendirian lah, secara sendirian. So hari ni kita bergabung tenaga dengan saya Hazri Panlaju, saya Eriwan daripada driver.my dan saya Syukran dari Mechanical Malaysia. Kat belakang nak sebut tak? Okay. Dari Lexus Malaysia. Okey. Lexus Malaysia. Ni orang Lexus kat dalam kereta. Okay, so benda kita boleh nampak bila kita masuk dalam kereta ni, nampak mewah interior dia. Betul. So dengan dengan dia punya kemasan dia semua, dengan design dia kat dalam ni, kita boleh nampak lah betapa halusnya betul dia, kemasan dia tu. Yes, betul. Memang kita nampak lah dia punya butiran-butiran detail-detail yang Lexus letakkan dekat dalam design interior ni. Seperti contoh event aircon, dia ada letak lampu LED dalam tu kan.
Kita tak tahu kenapa, tapi memang bagus. Motifnya apa ni? Motifnya apa? Apa orang lain boleh jawab tu? Orang pun macam boleh tadi fikir sebenarnya dia punya motif tak lampu dekat tu kan. Tapi mungkin dia nak tunjukkan dia punya keunikan. Dia keunikan nak tunjukkan. Itulah berbandingkan dia SUV compact yang premium dengan yang tak premium. Kita ada butiran-butiran kecil tu. So, design dia. Apa tadi dikata Enagawa? Enagawa. Okey. Enagawa ni adalah reka bentuk tradisi daripada Jepun, tradisional pada Jepun. Yang mana kau boleh nampak yang pada dinding ataupun pintu Jepun ni bila buka, luar dan dalam dia hampir sama. Yes. Termasuk untuk Lexus UX ni. Betul. Pada kalau kita boleh nampak pada papan pemuka dia dengan bonnet harapan tu, reka bentuk dia hampir sama. Aliran yang tak putus orang kata. Dan dia punya material dashboard atas ni dia pakai inspired by kertas washi. Kertas washi tu kertas apa? Okey, kertas washi ni kalau ikutkan sebenarnya kertas washi ni kalau kat dinding yang cerita-cerita Jepun yang tradisional tu kan. Okey, kertas tu yang digunakan. Tapi korang kena faham ini bukan kertas, tapi dia inspirasi. So bila pegang ni dapat rasa dia punya lembut dia tu kan, dapat rasa kertas tapi bukan kertas. Bukan senang koyak ke tak, tapi tak ada. Pegang tu rasa macam kertas. Yes, tetapi betul. dia menerapkan reka bentuk tradisi Jepun ni sebab tradisi Jepun ni dia mempunyai rekaan yang lama daripada generasi ke generasi. Jadi dia terapkan design tu kepada UX 200 ini. Betul, tapi tak adalah maksud dia pakai tradisi tu benda-benda lama. Dia ada je teknologi baru. Betul. Dalam kereta ni macam kita ambil contoh sistem infotainment media dia. Ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Betul. Lepas tu kalau kita tengok di konsol tengah ni, Lexus dah letakkan butang-butang untuk kontrol media dia ni dekat tengah ni. Sistem kontrol ni dia menggunakan 5 jari. So anda akan faham jari yang anak ni untuk apa, jari tengah ni untuk apa. So jadi senang. Kalau rasa tak kena juga, korang boleh pakai ni touchpad yang kat tengah ni Lexus ni. Yang kita orang semua tahulah. Instead of like macam kat BMW dia pakai assistant iDrive ke apa, tapi Lexus dia ada touchpad dia ni kan. Yes. Lagi apa dalam ni? Okey, yang paling menarik adalah panel cluster dia ni lah. Saya rasa apa yang Lexus terapkan menggunakan sistem LED ataupun sistem LED LCD. LED kat lampu ni LCD. Jadi sistem LCD ni sebenarnya dia memberi pandangan yang lebih bagus. So tak ada sangatlah ini analog ni sebenarnya. Jadi bila kita tukar mood sport, normal, eco, jadi warna dia pun turut bertukar. Tak lupa juga kalau untuk variant F Sport, dia punya meter cluster tu lain. Dia pakai macam dalam LFA punya. Yang kalau dia tolak mode tu dia tukar kiri lah, buka kanan lah, macam performance macam tu kan. So itu adalah bahagian dalaman. Okey, kita cerita pula pasal rangkaian kuasa dia atau enjin dia. Okey, siapa Syuk, apa enjin dia tadi? Dia pakai enjin baru. Iaitu Dynamic Force. Yang kalau dekat dekat pasaran lain mungkin dia pasang dekat model Camry, tapi Camry actually tak pakai enjin tu. So dia pasang dekat enjin Lexus UX ni lah. Dan enjin tu NA, iaitu Natural Aspirated Engine Turbo. Tapi walaupun pakai NA, kuasa dia masih lagi okey. Maksudnya boleh diterima lah untuk model UX ni, sebab badan pun tak besar dan tak berat sangat. So dia punya kuasa still okey. Dan digabungkan dengan kotak gear 10 clutch point. Paling banyak ni rasanya untuk model Lexus ataupun model Toyota yang ada kat Malaysia sekarang. Alright, kalau ikutkan enjin yang tadi walaupun 2.0 NA, dia mampu menyalurkan 169 kuasa kuda dan 205 Nm untuk torque. Betul. So, satu lagi, jangan lupa yang kotak gear dia tu. Baru nak cakap. Gear pertama dia adalah gear mechanical, bukan CVT. Kenapa Lexus buat macam ni? Dia untuk kelancaran bila kita bermula daripada kosong ke gear 2. So untuk gear 1 tu memang masih guna gigi gear. So dia dapat rasa lah. Dia tak dapat rasa CVT lah.
Macam kita tahu banyak orang komplain pasal CVT. Bila gear 2 sampai ke 10 tu yang saya katakan tadi, dia menggunakan CVT. Belt CVT. And saya cakap tadi lah, saya bawa tadi dekat atas highway tadi tu, tak adalah rasa berlengah sangat lah CVT tu. Berapa? 195? Cik? Saya dapat 195. Tapi saya cakap je lah, bukti tak ada. Tak ada footage, so tak ada saman. So too bad, so sad lah kan. Right. Tapi saya boleh dapat 195. Tapi sebenarnya bagi saya, pecutan itu saya rasa tidak perlu sebenarnya. Sebenarnya yang perlu apabila antara 80 hingga 120, 130 ketika anda tekan pedal tu. Jadi saya boleh katakan Lexus ni rasa ringan sebenarnya. Betul, saya setuju. Satu lagi kelebihan pakai CVT ni biasa-biasa lah. Minyak lagi jimat. Lexus UX ni dipasang dengan sistem yang dikenali sebagai Lexus Safety System plus 2 plus. Maksudnya dia ada macam-macam tu nama dia package dia lah. Kan, maksudnya apa yang paling saya suka personally ialah dia punya yang radar auto cruise control. Tak lupa juga dia ada lane tracking assist. Betul. Dengan lane departure warning. Lane tracking assist ni di mana bila kita set benda tu bukan saja dia ikut kita kat belakang, tapi dia kekalkan kita dalam lane. Sistem ciri keselamatan tadi dia bagi pemanduan yang sudah agak mahir. Sistem ni maksud saya dia tidak brake mengejut dan dia brake secara lembut lah. Betul. Okey, so itulah sedikit sebanyak tentang kereta ni. So untuk harga pula, untuk Lexus UX ni dia datang dengan 3 variant, iaitu dia ada Urban, Luxury dan Sport, dan harganya bermula daripada 243,888 sehingga RM299,888. So aku cakap sing ke tadi? Tak kan? Aku cakap ratus ribu kan? Yalah. Yang model ni adalah 283,000. Ya. Ni variant pertengahan kita dapat, bukan variant Sport. Betul. Variant Sport lain pula package dia. Lain lah, grill banyak tambah So itu je daripada kami. Alright. Terima kasih Hazri daripada Pandu Laju. Terima kasih Ariwan dan Reba, dan Syukran daripada Mekanika, dan Asmah daripada Lexus. So jangan lupa like dan subscribe, komen. Kalau nak review ke apa, just letak description kat bawah ni lah. Mintalah Abang Gan ke kan, kalau dia nak diorang ke apa, pergi letak description kat diorang komen dekat diorang punya channel pula. So itu saja daripada saya. Bye bye semua. Assalamualaikum.